Assalamualaikum adik-adik. Okey, selamat datang ke Taman Kelulut RZ Garden Enterprise. So, hari ni bersama dengan Cik T. Cik T akan bawa adik-adik meronda-ronda ke Taman Kelulut. Kita akan belajar tentang lebah kelulut. Okey, semua dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, jom bersama Cik T. Okey adik-adik, kalau adik-adik boleh nampak dekat sini, okey, kita ada sarang kelulut yang mana dalam sarang tu kita ada lebah kelulut. Okey, jom kita jalan-jalan dulu sebelum Cik T akan tunjuk bentuk lebah tu macam mana dekat adik-adik. Jom kita jalan-jalan terlebih dahulu. Jom. Okey, ini antara sarang yang kita ada. So, ni pun sarang kelulut yang kita ada. Dan okey, banyak lagi sarang kelulut yang kita ada di RZ Garden. So, mesti dah tak sabar nak tengok macam mana bentuk lebah kelulut ni. Betul tak adik-adik? Kalau betul cakap ya. Okey, kita akan mulakan dengan sarang yang pertama untuk tengok lebah kelulut. Okey, jom. Hai adik-adik, okay, kita sambung lagi. Okey, mari kita tengok sarang kelulut yang pertama. Okey, sebelum kita buka, kita kena buang dia punya atap terlebih dahulu. Okey, atap dia kita gunakan untuk bagi dia sejuk, supaya dia tak panas duduk dalam sarang. So kita kena letak atap. Okey, kita letakkan sarang dia dekat tepi dulu. Okey, ni kita panggil penutup dia, penutup sarang dia. Okey. Okey, jom tengok. Okey, plastik ni kita gunakan untuk menutup bahagian atas sarang kelulut supaya tidak dimasuki air. Okey, jap. Mari kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Inilah dia lebah kelulut. Kalau adik-adik nampak ada yang warna hitam tu yang tengah terbang-terbang, itulah lebah kelulut. Okey. Lebah kelulut ni dia tidak menyerang, dia tidak menyengat dan ianya tidak berbahaya untuk manusia lah. Maksudnya kalau dia gigit, kita tak rasa sakit sangat. Mungkin rasa sakit sedikit tapi tidaklah seperti gigitan lebah yang biasa. Kerana lebah ini sedikit jinak untuk diternak. Mungkin adik-adik di Little Khalif berminat untuk menternak, boleh bagi tahu dekat ustazah lah. Okey. So ni sarang yang pertama kita dah selesai. Semua nampak? Semua jelas? Okey, tak apa. Kalau tak nampak kita pergi ke sarang yang kedua. Okey, jom. Okey, sebelum kita sambung belajar tentang kelulut, Cik T nak tunjuk. Ni orang panggil buah manggis. Ada yang kenal tak buah manggis? Ni dia. Okey, buah manggis ni antara pokok buah-buahan yang ada di Taman Kelulut RZ Garden. Okey, kalau adik-adik datang sini nanti, okey, boleh rasa buah ni. Rasa sikit. Okey, kita sambung lagi untuk sarang yang kedua. Okey, yang ni spesies lebah kelulut yang lagi jinak dan tidak menggigit. Okey. Cik T akan tunjuk dekat adik-adik. Hari ni special. Adik-adik boleh tengok semua yang ada dekat sini. Sekejap ya. Sebelum kita buka, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, jom tengok. Okey. Ni contoh keadaan sarang kelulut yang masih lagi baru. Okey. Okey, adik-adik boleh nampak dekat situ. Ada lebah-lebah kelulut yang sedang terbang
yang sedang membuat sarang. Okey, yang ni, yang warna hitam ni orang panggil nama dia propolis. Yang dibuat daripada getah pokok-pokok. Jadi yang ada dalam kantong dekat bawah ni, yang dalam lubang ni. Okey, yang ni orang panggil kantong madu. Okey, dalam tu ada madu kelulut. Nanti Cik T akan share macam mana cara kita nak sedut madu kelulut yang ada dalam kantung madu tu. Okey? Semua dah nampak? Kita akan teruskan kepada cara sedut madu. Okey, jom. Okey, sebelum Cik T tunjuk cara kita nak sedut madu, Cik T nak tunjuk ada binatang ternakan yang ada di Taman Keluluut RZ Garden. Jom kita tengok apa yang ada. Inilah haiwan ternakan haiwan belaan yang ada di Taman Keluluut RZ Garden. Kita ada satu lagi. Okey, inilah kesayangan-kesayangan Cik T di Taman Keluluut RZ Garden. Cantik tak adik-adik? Say hi. Hai adik-adik. Tengok sini. Tengok sana. Okey, bye-bye. Okey, baiklah adik-adik, kita dah sampai ke acara menyedut madu. Okey, sebelum kita sedut madu, kita memerlukan satu mesin penyedut madu. Yang ni Cik T buat sendiri. Okey, lepas tu kita perlukan satu plug. Inilah untuk kita sambungkan wayar dia lah. Okey, kita buka. Bila kita buka, okey, adik-adik boleh nampak madu dia akan masuk dalam botol yang warna purple ni. Okey, jom kita tengok cara nak sedut. Okey, sebelum kita mula start kita mula menyedut madu, kita disarankan untuk membaca selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, jom kita mulakan. Kita buka penutup terlebih dahulu. Okey. Kemudian kita buka dia punya plastik yang digunakan untuk okey, adik-adik nampak lebah kelulut dah keluar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kelulut tak akan menyerang. Okey, sepintas lalu je Cik T akan tunjuk. Okey, ini cara untuk kita sedut. Kita buat lubang. Okey, boleh zoom. Okey, zoom dekat. Okey, kita buat lubang, kemudian kita masukkan. Nampak madu dah naik. Madu naik dan dia akan masuk ke dalam botol. Okey, kita cuba kantong yang kedua. Adik-adik nampak tak? Ada madu kat dalam tu. Tengok. Okey, boleh zoom. Ada madu kat dalam tu dan kita pun sedut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kita teruskan kantong yang ketiga. Wah, banyaknya madu. Adik-adik dah rasa madu ke belum? Kalau belum, nanti boleh datang sini. Ada rasa madu. Madu kelulut Honeyzul. Okey, dah itu saja cara untuk kita menuai madu ataupun menyedut madu kelulut. Okey, kalau adik-adik berminat nak tahu lebih lanjut, nanti pakat datang ke Taman Keluluut RZ Garden. Okey, seterusnya Cik T akan share antara tanaman yang ada di Taman Keluluut Cik T. Okey, jom kita sambung. Adik-adik, okey, dekat Taman Keluluut RZ Garden, Cik T ada tanam pokok bunga ni. Warna kuning ni. Okey, bunga ni kita panggil bunga tunera ataupun orang kampung panggil bunga pukul 8. Sebab bunga ni dia hanya kembang cantik pada pukul 8 pagi sehingga dalam pukul 10, 11 macam itulah. Bila dah pukul 11 ke atas, dia akan menguncup. Dia dah tak ada dah bunga dia. Macam ni. Dia dah tak ada dah bunga dia. Okey. Ini nama dia bunga tunera. Jadi bunga ni antara makanan lebah kelulut lah. Maksudnya dia orang akan cari makanan daripada pokok-pokok bunga yang ada di sekitar taman. Okey, jom kita pergi ke bunga yang kedua.
Yang kedua, kita ada pokok bunga air mata pengantin. Okey, bunga ni spesies bunga yang berbunga setiap masa. Maksudnya setiap hari dia mengeluarkan bunga dan menjadi sumber makanan kepada lebah kelulut. Jadi lebah kelulut dekat kawasan ni tak perlu risau, dia orang ada makanan, dia orang tak kelaparan. Okey, kita pergi ke bunga yang ketiga. Ikut cak. Okey, adik-adik, bunga yang ketiga yang ada di Taman Kelulut RZ Garden, kita ada, okey, tengok kat atas tu. Kita ada bunga jantung pisang. Okey, dekat jantung pisang tu, yang warna merah yang hujung tu, dia ada bunga. Dari situlah kelulut akan mengambil nektar ataupun madu yang akan dibawa ke dalam sarang dia dan terhasillah madu kelulut. Okey. Adik-adik, yang ni pula, yang ni orang panggil pokok ceri. Tapi yang ni masih lagi kecil. Jadi kita tak dapat nak tengok dia punya bunga macam mana. Jadi Cik T just nak bagi tahu, just nak maklumkan yang ni bunga yang menjadi sumber makanan lebah kelulut juga, yang menjadi sumber utamalah untuk dia orang kutip madu. Okey, jom seterusnya. Sorry adik-adik, Cik T nak ambil buah kelapa, nak minum air. Jadi buah kelapa ni kenapa ada dekat Taman Kelulut, Cik T? Sebab bunga kelapa tu dekat mayang dia tu. Okey, kalau adik-adik tak kenal mayang, okey, jom kita tengok mana mayang dia. Okey, kalau adik nampak dekat atas tu. Okey, nampak tak adik-adik? Ada kelulut. Ada kelulut sedang ambil madu. Ada kelulut sedang ambil bee bread. Bee bread ni kita panggil debunga. Debunga yang warna kuning-kuning tu. Nanti Cik T akan letakkan gambar, jadi adik-adik boleh tengok yang mana madu, yang mana bee bread, yang mana propolis. Okey, jadi pokok kelapa ni dia menjadi sumber utama jugalah untuk lebah kelulut mencari makan di kawasan Taman Kelulut Cik T. Okey, apa lagi adik-adik nak tahu? Mungkin adik-adik nak tahu ada berapa sarang kelulut yang ada di kawasan kebun Cik T ni? Alhamdulillah, sehingga hari ini Cik T ada menternak dalam lingkungan 100 sarang kelulut yang menghasilkan madu kelulut lah. Maksudnya Cik T tuai madu, Cik T akan jual madu tersebut. Okey. Nanti kalau adik-adik berkelapangan, boleh ajak ustazah untuk datang ke Taman Kelulut Cik T. Kita tengok dengan lebih jelas. Kita tengok depan-depan macam mana lebah kelulut. Okey. Cik T rasa setakat itu sahaja perkongsian Cik T untuk hari ini, khas untuk adik-adik Little Caliph. Okey. Untuk sebarang pertanyaan, bolehlah tanya ustazah adik-adik masing-masing ya. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, hai adik-adik. Tadi kita janji nak tunjuk gambar kan? Okey, jom kita tengok gambar. Macam dekat sebelah ni ada gambar spesies lebah kelulut. Okey, boleh tengok. Tengok gambar dulu. Okey, yang ni telur lebah kelulut. Telur lebah kelulut. Yang ni pula kantung madu kelulut. Kantung madu kelulut. Dan dari kantong itulah menghasilkan madu kelulut. Dan akhir sekali kita ada apa tu? Bee bread. Kalau tengok pada kaki lebah tu, dia ada debunga. Debu bunga. Jadi dia menghasilkan bee bread yang akan berwarna kuning. Okey, itu sahaja. Bye-bye.